سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara saya Tuan Imam, tak lupa kepada muazzin, saf kepimpinan surau, pengurusi, timbalan, setiausaha dan seluruh ahli jawatan kuasa, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat selaku ahli jamaah yang istiqamah. Mudah-mudahan dengan istiqamah yang ada kita dapat kekal sehingga kepada penghujung hayat, dan segala amalan yang kita lakukan menjadi satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membicarakan tentang beberapa fahaman ataupun beberapa aliran akidah yang batin seperti mana yang disebutkan di dalam kitab ini, antaranya iaitu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lainlah. Dan kesimpulannya yang akan kita buat pada malam ini iaitu kita mengambil ciri-ciri akidah bagaimana, kerana bukan sekadar akidah yang disebut ini sahaja, malah banyak lagi akidah-akidah yang akan kita jumpa lebih-lebih lagi pada mutaakhir seperti hari ini yang kita berhadapan dengan berbagai-bagai fitnah. Belum lagi datang fitnah Dajjal, tapi fitnah dalam kehidupan ini pun dah banyak yang menghalang kita daripada kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara ciri-ciri akidah yang batin, yang pertama sekali iaitu syirik dan kufur kepada Allah. Tak kiralah jamaah apa, tak kiralah aliran pemikiran apa, tak kiralah iktiqadnya bernamakan dengan nama apa, selagi mana dia syirik dan membawa kepada kekufuran, maka akidah itu tertolak. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quranul Karim, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menduakan Allah, mempersekutukan itu dalam konteks yang sangat luas, bukan sekadar disembah. Kalau kita lah nampak ada orang dia pergi sembah topekong, sembah berhala, itu mudah, kita tahulah memang sesat yang nyata. Tetapi kadang-kadang kita sembah secara tak sedar, tetapi penyembahan kita kepada makhluk itu sehingga kita membelakangkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk di kalangan yang dikatakan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah nyatakan di sana, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mempersekutukan Allah dengan apa jua, tak kira apa sekalipun, maka sesungguhnya dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada ciri yang kedua, iaitu dia tidak berdasarkan kepada nas, dalil. Maka sebab itu dalam kehidupan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita kena sedar bahawa pegangan kita tak boleh lari daripada Al-Quran dan hadis. Kalau adalah ucapan ustaz, ucapan tuan guru, mana-mana para asatizah, ucapan yang begitu hebat, mempunyai pengaruh yang sangat besar, tetapi kalau ucapannya itu bertentangan dengan dalil nas Al-Quran, nas hadis, maka kena tolak. Termasuk dengan ucapan saya, kalau tuan-tuan rasa ucapan saya bertentangan dengan nas Al-Quran, maka tuan-tuan kena tolak ucapan saya, tuan-tuan kena terima nas Al-Quran dan hadis. Kerana itu menjadi pegangan bagi orang Islam. Sebab itu dalam bab yang kita bicarakan sehari dua ni tentang Isra' wal Mi'raj, ulama telah sepakat mengatakan bahawa mana-mana orang yang menafikan peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka dia termasuk di kalangan golongan yang kafir. Mana-mana orang, tak kira siapa. Sebab bila dia menafikan peristiwa Isra' wal Mi'raj, bermaksud dia menafikan, yang pertama sekali dia menafikan ayat Al-Quran.
Allah sebut secara nyata dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Jelas Allah sebut di sana Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat Al-Quran. Sama ada peristiwa itu menepati logik akal kita atau tidak, itu hal kedua. Tetapi kita dah sebut bahawa agama bukan sekadar diterima setelah mana ia menepati dengan akal. Kerana banyak benda dalam agama yang kadang-kadang kita lihat tak sama apa dengan akal. Seorang yang dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwuduk, suci dia, tiba-tiba terkentut, angin keluar melalui dubur dia, dia kena pergi ambil air semayang semula, berwuduk semula. Apa yang dia basuh? Dia basuh buntut ke? Tak, dia basuh muka. Dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tapi yang kentut jadi duburnya, bukan muka dia. Nak sebutkan bahawa bukan hanya bergantung kepada akal. Kalau itulah ketetapan agama, maka kita kena terima. Maka dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, siapa yang menafikan peristiwa itu kafir. Yang kedua, bila mana dia menafikan peristiwa Isra' wal Mi'raj, bermaksud dia menafi kalam bicara Nabi SAW. Maksudnya dia tolak hadis Nabi, maka dia boleh menjadi kafir. Sebab dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tak ada seorang pun manusia yang tengok. Engkau ustaz, kau tuan guru, kau sahabat Nabi, tak ada siapa. Semuanya mendengar perkabaran itu daripada baginda Nabi SAW. Nabi yang menceritakan. Nabi menceritakan. Sebab itulah ketika mana Nabi turun dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, Nabi sampai balik di Mekah dalam lingkungan sebelum subuh. Kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, hadis sahih, Ibnu Abbas menyatakan baginda Nabi sampai di Mekah sebelum subuh, duduk dalam keadaan yang tertekan, stres. Sebab apa tertekan? Sebab Nabi duk fikir macam mana aku nak cerita benda ni kepada orang ramai. Sebab yang berlaku kepada Nabi adalah untuk menjadi pengajaran kepada umat. Kalau benda tu berlaku kepada diri kita, kita ni tak kisah. Kita nak cerita ke orang, tak nak cerita, terpulang. Kadang-kadang ada perkara yang berlaku pada diri kita, isteri pun kita sorok, kita tak cerita. Tak jadi satu kesalahan pun. Tetapi oleh kerana baginda merupakan seorang Rasul, apa yang berlaku kepada baginda hendaklah disampaikan kepada orang untuk menjadi pengajaran umat-umat dia. Maka Nabi duk fikir macam mana nak cerita. Orang pertama datang jumpa Nabi, ini sebelum subuh, Nabi sampai balik. Orang pertama datang jumpa Nabi siapa? Disebut dalam hadis Ibnu Abbas, Abu Jahal. Abu Jahal datang tengok Nabi duduk termenung. Hai Muhammad, tengok semacam ni, macam ada benda nak diceritakan ni. Nabi kata memang ada. Maksudnya apa? Abu Jahal ni orang yang bangun awal, sebelum subuh bangun. Jadi kalau ada orang sekitar Taman Seri ni azan subuh tak bangun-bangun, teruk dia pada Abu Jahal. Ni dalam hadis tu lah. Hadis tu sebut Abu Jahal lagi awal. Jadi kita ni, cuba tuan-tuan pergi tengok pasar pagi kita rekat. Kita rekat dengan pasar. Selalu yang datang awal pasar ni siapa? Yang bukan Islam lebih awal. Kadang-kadang malu yang sembahyang subuh kita. Dia orang pula lagi awal bangun. Patut kita lagi awal sembahyang subuh semula. Baik. Jadi antara dalil yang mesti dipegang adalah iaitu Al-Quran dan hadis. Akidah yang tidak berdasarkan kepada nas syarak ataupun dalil-dalil yang datangnya daripada Al-Quran maupun hadis adalah akidah yang batil, kerana keimanan mereka itu mengenai ketuhanan dan juga kerasulan tidak berdasarkan wahyu ilahi. Maka tak boleh diterima pakai.
Apapun kena ada dalil nas Al-Quran dan ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuklah dalam kita membicarakan urusan Allah yang selalu kita bacakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalilnya ada. Kita katakan bahawa Allah itu siapa? Tuhan yang Maha Esa. Sebab disebut dalam Al-Quran. Sebab itu bila ada menafikan, adanya anak Tuhan, seperti mana kaum Kristian mengatakan bahawa Isa itu anak Tuhan. Dah, kita menafikan sebab Allah itu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana mungkin kita boleh terima Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan? Kita menerima Nabi Isa sebagai Rasul Allah, Nabi Allah. Tetapi kita tidak terima dia sebagai anak Tuhan, kerana Allah itu disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ada dalil, ya, walaupun peringkat awal orang-orang Kristian Nasrani ini mula-mula dulu mereka memusuhi Nabi Isa, sehingga mereka ambil tindakan tangkap dan bunuh. Konon-kononnya yang dibunuh itu Nabi Isa. Tapi sampai satu peringkat ketika mana mereka bersidang, mereka tukar statement itu. Ya. Akhirnya mereka mengaku bahawa Isa itu anak Tuhan pula. Jesus itu anak Tuhan. Dulu dia musuh, lepas tu dia mengaku anak Tuhan. Ya. Kita tak, daripada dulu sampai selamanya tetap Nabi Isa itu sebagai Rasul Allah, Nabi Allah, dan dia tidak lagi mati, cuma diangkat ke langit. Itu dalil ada dalam Al-Quran. Baik, yang ketiganya, antara aliran pemikiran ataupun mazhab-mazhab yang tertolak, termasuk di dalam mazhab-mazhab yang dianggap sebagai mazhab yang sesat, adalah mengikut logik akal semata-mata. Dia tidak berpandukan kepada dalil, tapi dia ikut logik akal. Sebab tu kita menolak fahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah, golongan yang dibawa oleh Qadariyah, golongan yang dibawa oleh Jabariyah, ya. Banyak lagi mazhab yang lain. Semua itu ditolak kerana apa? Sebab mereka banyak menggunakan logik akal. Sedangkan dalam ilmu akidah, ilmu yang dipanggil sebagai aqaid al-iman, ilmu tauhid, dia membuktikan kewujudan Allah, keesaan Allah itu semuanya ada dalil. Tapi mereka yang tidak bersandarkan kepada dalil, cuma berpegang kepada logik akal, maka kita tolak. Sebab itu kita katakan tadi, golongan yang menolak peristiwa Isra' wal Mi'raj adalah golongan yang kafir. Kenapa? Sebab mereka menolak atas dasar apa yang berlaku itu tidak menepati dengan logik akal. Dari segi logik akal, siapa yang pernah pergi umrah, pergi ziarah, dia tahu lah. Daripada Mekah nak menuju ke bumi Palestin tu berapa punya jauh. Nabi dibawa daripada Mekah pergi ke bumi Palestin, Baitul Maqdis, iaitu di Masjidil Aqsa. Naik pula daripada Masjidil Aqsa, naik sampai ke Baitul Ma'mur. Daripada Baitul Ma'mur tinggal malaikat Jibril AS di situ. Nabi naik lagi terus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Turun semula, bukan setakat naik jumpa turun. Lepas tu dibawa pula oleh malaikat jalan dulu. Melancong, melancong. Tengok, tapi taklah melancong pergi ke Nilai 3. Tidaklah pergi ke Pasar Raya atau Emporium Supermarket. Dibawa pergi tengok syurga. Bawa pergi tengok neraka. Tengok keadaan umat-umat kamu besok. Keadaan dia begini. Kemudian baru turun. Turun balik sampai di Mekah. Saya sebut tadi, iaitu sebelum subuh. Pergi itu dah malam. Patah balik sampai sebelum subuh. Ikut logik memanglah tak logik. Sebab tu ramai yang menolak. Tapi kita dah sebut antara mazhab ataupun aliran pemikiran apa sekalipun, iktiqad apapun yang berpegang kepada logik akal semata-mata, tertolak, dianggap sebagai akidah yang batil. Kerana apa? Sebab kita bukan berpegang pada logik akal, kita berpegang kepada nas.
Kalau berpegang kepada nas, kita lihat tadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Ayat ini pun kalau kita baca, memperjalankan. Cikgu-cikgu ramai, cikgu Razak ada, cikgu saya Merjohan pun ada. Ramai guru-guru di kalangan tuan-tuan pun. Bila memperjalankan maksudnya digerakkan, dibawa. Bukan berjalan. Saya berjalan ke pasar, itu sendiri-sendiri. Tetapi saya diperjalankan ke pasar. Sama ada kita disorong pergi, kita diheret pergi, kita dibawa pergi, tak kira apa pun. Tapi maksudnya bukan kita, tapi kita dibawa. Bila Allah sebut di sana, subhanalladzi asra bi'abdi. Asra, diperjalankan. Maka maksudnya Nabi pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik, turun balik. Bukan Nabi pergi sendirian, Nabi dibawa. Dibawa. Siapa yang bawa Nabi? Malaikat Jibril alaihi salam. Naik kenderaan apa? Bukannya Ferrari, bukannya Lamborghini, bukannya naik orang katakan kereta-kereta sport ataupun naik flight yang hebat, naik orang katakan superjet yang hebat sebagainya, Boeing 747, tidak. Naik burak. Burak ini kenderaan yang disebut dalam hadis Nabi, sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Setakat hidup saya belum pernah saya jumpa kenderaan begitu. Kita dengar Concorde hebat, Concorde, ya. Kita dengar Boeing yang 747 yang jenis besar-besar ni, hebat. Tapi bila kita naik atas kenderaan tu, naik atas kapal terbang yang besar ni, bila dia mula tekan minyak tu, dia nak naik terbang tu, terasa tu kan, dia terasa. Orang kata kecutlah hati waktu tu. Tetapi punya hebat kekuatan tenaga yang digunakan oleh enjin, dia tekan pergi pun, teman-teman kita, keluarga kita yang berada di terminal waktu hantar kita masih lagi boleh babai kat kita. Walaupun dia tak nampak kita di dalam flight tu, nampak tingkap je pun, tapi masih nampak kapal terbang tu, masih boleh babai. Tapi burak ni sekali dia melangkah sejauh mata memandang, tak nampak. Jadi kita nak terkejut apa? Kenderaan yang sangat dahsyat. Dan ibaratnya disebutkan di situ, subhanalladzi asra bi'abdi, memperjalankan hambanya, abdi, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu kecil manusia ini nak dibandingkan dengan besarnya alam Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita pernah buat, orang katakan satu simulasi itu, kita faham. Seekor semut, saya katakan seekor semut yang kecil. Semut itu mungkin duduk di pokok-pokok keliling surau kita dekat Taman Seri. Kita pergi menyandar kat pokok. Semut tu pun melata naik kat baju kita. Datang kawan, dia kata, jom kita pergi ke LCC. Dia orang kata panorama malam ke LCC ni bagus. Tak nak pergi, alah jom lah, aku bawa kau ni kereta baru beli ni, Hilux baru ni. Jomlah kita pergi, sekali kita balik. Kita pun naik pergi. Pergi sampai Kuala Lumpur, tengok panorama malam, tengok KLCC, sempat berhenti, kena chicken chop ke apa, ya dulu, stick ke apa dulu. Semut tadi pun keluar atas baju, kita tengok, oh macam ni KLCC hebat. Jalan merayap, dia kecil, merayap di baju kita yang tebal, tak terasa. Akhirnya semut tu masuk balik dalam poket. Kita balik sampai Taman Seri, semut tu pun sampai. Sampai di sini kita duduk sembang dengan kawan, waktu tu semut terjun turun balik. Naik balik pokok pinang, pokok yang ada. Jumpa kawan-kawan geng sesemut dia. Dia kata, kau tahu tak, tadi aku pergi ke LCC. Rupanya hebat, patut dia pun kata ke LCC menara macam batu nisan. Cantik sungguh, bila malam lampu semua cantik. Kawan-kawan semut dia kata, hang gila. Ingat dekat daripada Batang Kali ni pergi ke LCC.
Memanglah pada logiknya semut tetap akan sampai ke KLCC kalau dia berjalan sendiri. Tetapi dia diperjalankan kerana dia naik kenderaan yang tak sepatutnya dia naik. Begitulah keadaannya yang Allah buat, malah lebih pada itu Allah boleh buat. Maka Allah memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad, dengan menaiki burak. Logik akal memang tak menepati logik akal. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada keimanan, maka kita akan terima. Sebab tu saya katakan Al-Quran, tuan-tuan, ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi ini, kalau orang ceramah Isra' wal Mi'raj, memang orang akan sebut ayat ni. Kerana apa? Peristiwa Isra' wal Mi'raj ini pertama nak cerita tentang iman. Bagaimana keimanan. Sebab ketika Nabi ceritakan peristiwa ini, ramai yang akhirnya menolak, tak percaya. Maksudnya mereka tak beriman. Tapi ada juga yang beriman. Yang kedua, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini nak cerita tentang solat. Tapi nak tunjukkan ayat ini sangat penting kerana ayat yang nak menceritakan tentang peristiwa menguji keimanan. Tapi ayat ini tidak diletakkan di awal surah di dalam Al-Quran. Yang diletak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Cerita dulu surah Fatihah. Siapa Allah, siapa kita? Kita ni hamba, Allah ni Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Selesai faham diri kita, faham tentang Allah, baru masuk surah yang kedua. Adakah surah Al-Isra'? Tidak. Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab ini, kitab apa? Al-Quran. La raiba fi, kata Allah. Tidak ada syak, tidak ada keraguan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, duk syak lagi benda dalam, betul tak betul ni peristiwa Isra', maka tak payah nak baca Al-Quran. Sebab tu awal-awal Allah dah kata dah, Zalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada syak wasangka, tidak ada keraguan. Kalau kita sudah ada keyakinan, nak memantapkan keyakinan kita itu, Allah ikuti ayat yang kedua, ayat yang ketiga, iaitu kata Allah, Alladzi, Allah beri peringatan kepada orang yang beriman. Apa dia? Beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kena beriman dengan perkara-perkara ghaib. Isra' Mi'raj kita tengok ke? Tak tengok. Banyak benda kita tak tengok. Syurga, neraka tak tengok. Ini kita datang masjid, datang surau, semayang. Sebab apa? Nak pahala. Pernah tengok ke pahala? Tak pernah tengok. Berebut nak datang semayang Jumaat, tak dapat semayang Jumaat sebab tak ada booster. Berebut, marah habis datang puasa masjid, Pak Imam kena maki, Nazir kena marah, AJK kena sembuh. Sebab apa? Nak berebut pahala semayang Jumaat. Pernah tengok ke pahala? Tak pernah pun. Tapi sebab tu satu kewajipan daripada yang ditetapkan suruh booster itu satu penyakit juga. Tadi semayang Jumaat, jadi saya beritahu sekira, saya sebut terang. Yang peliknya tuan-tuan, bukan ni. Sebab tu kita buat benda ni, kalau yang tak melibatkan agama, gunalah logik akal tu. Kalau yang melibatkan agama, tengok hadis dulu, tengok Al-Quran dulu. Ni yang semayang Jumaat ni, yang kau wajibkan booster ni, kenapa? Booster ni wajib ke? Booster tak wajib, semayang Jumaat yang wajib. Ada orang kata mengaku siang tadi, pagi-pagi hari jumpa saya, Ustaz, minggu lepas saya pergi semayang. Dia orang tanya, booster? Dia kata. Saya pun masuk semayang. Tapi saya tak booster pun, apa hukum? Saya kata harus. Sebab semayang Jumaat wajib, booster tak wajib, nak buat yang wajib. Jadi kita bagi tahu benda yang tak kita buat untuk dapatkan yang wajib itu. Harus. Tapi jangan tuan-tuan gunakan hukum tu waktu tuan-tuan buat kerja ibadah. Umrah di Mekah. Umrah, dia beri kita hari ni, kalau kita pergi, dia bagi kita tawaf 3 kali je kita masuk. Bukan 3 pusingan, 3 kali masuk. Ada hamba Allah tu, dia telefon pada Mekah, dia kata, Ustaz nak tanya, saya nak masuk tawaf juga Ustaz.
Ya. Apa kata saya pakai ihram, tipu-tipu je lah. Saya tak niat ihram dan saya pun tak pergi miqat pun. Ya, tak pergi niat di miqat. Sama ada di Tanaim ke apa ke, saya pakai je ihram daripada hotel sebab saya nak masuk tawaf. Hukumnya macam mana? Saya kata hukumnya berdosa. Sebab menipu. Orang buat dosa banyak-banyak pergi Mekah sebab nak bertaubat. Yang abang pergi sana duk elok-elok nak buat dosa, buat apa? Tawaf tu sunat. Menipu berdosa, haram. Mana nak buat sunat, buat benda haram, nak buka jenang kui, buka tikui. Tak boleh, Ustaz. Dah tanya, saya kata tak boleh, nak buat juga, hentam je lah. Berbeza dengan booster ni, tuan-tuan, kita nak pergi semayang. Benda yang wajib. Ya. Patutnya buatlah awal sikit. Bagi pengumuman, tuan-tuan, di awal bulan 4, siapa yang tidak ada booster tak digunakan semayang Jumaat. Adalah ruang waktu sikit. Ini buat pengumuman 2 hari, lepas tu Jumaat. Agak-agak. Lepas tu tadi pula, sebelum kita buat kuliah, dia dah beritahu dah atas sekarang. Malam ini datanglah beramai-ramai tuan-tuan, penduduk-penduduk di sekitar masjid ni datang. Sebab malam ini ada ceramah Isra' wal Mi'raj. Rupanya malam ini baru buat ceramah Isra' wal Mi'raj. Saya katakan kepada sekalian yang hadir, nak semayang Jumaat, kena ada booster. Tak ada cucuk booster, tak boleh datang semayang Jumaat. Tapi malam boleh datang. Masjid yang sama, orang yang sama boleh datang. Semayang maghrib sebab nak dengar ceramah. Oh, rupanya COVID datang waktu Jumaat saja. Baru saya tahu. Banyak lagi benda saya tak faham rupanya. Patut saya tak boleh jadi Menteri Kesihatan. Sekian dimaklumkan. Kan tak habis kuliah, malam ni nak habis awal. Baik tuan-tuan. Sebab tu dalam benda ni kadang-kadang agak-agak lah. Ya. Saya pun duduk, kita pun duduk di Jabatan Agama dulu. Kita faham. Tuan Duli tuanku bertitah. Duli tuanku dia bertitah sebagai ketua agama. Tapi yang kena bagi nasihat siapa? Datuk Mufti. Pengarah Jabatan Agama. Pengarah Jabatan Agama pun kadang-kadang bukan dia faham sangat pun. Kalau jenis pengarah yang dia faham, dia minta nasihat. Zaman saya dulu Datuk Nahrawi yang faham agama. Pengarah pun bila mesyuarat, tuan-tuan kalau ada apa-apa tolong bagi pandangan dan nasihatkan saya. Itu Datuk Nahrawi. Sebelum itu pengarah, sebelum itu waktu saya bertugas, arwah dah Datuk Syafi'i ada cikgu kan. Pengarah Intan dulu, jadi pengarah Jais. Datang daripada pengarah Intan jadi pengarah Jabatan Agama. Dia rasa macam dia tak faham sangat tentang agama. Dia pun cakap kalau ada apa-apa berilah nasihat kepada saya. Saya pun nak bagi nasihat kepada dia. Macam mana saya dengar dia pun faham agama lebih daripada saya. Tapi maksudnya ada juga pengarah yang tak faham agama. Dulu ada seorang pengarah waktu saya tugas. Tak faham sangat tentang agama, tak mau sebutlah nama. Yang baik kita sebut nama. Bila datang mesyuarat dekat pejabat agama Kuala Lumpur. Bila datang mesyuarat, kita baca Quran dulu. Dia pun kena baca Quran. Pengarah dia pun kena baca. Dia baca dulu, baru kita baca. Dia baca-baca, salah. Arwah Qadi ketika tu Haji Alwi Parman. Datuk, salah tu Datuk. Oh salah ke? Saya mula balik, baca balik. Salah lagi. Datuk, salah tu Datuk. Menunjukkan apa? Ada juga yang tak perhati pun. Tapi mau terima tak apa, oh salah ke? Oh salah tu Datuk. Dia baca lagi. Baca-baca, salah lagi. Arwah Tuan Qadi ni tegur lagi. Datuk, salah. Salah. Asyik dia tegur bila nak habis. Aduh, kau ni boleh. Dah, kita tak payah macam, kita mesyuarat. Maksudnya ada juga yang tak faham pun. Tak apalah. Tapi sedialah menerima teguran. Jadi kalau kita faham, kita jadi pengarah, kita faham. Kita jadi mufti, kita faham. Kita jadi khadi, kita faham. Kitalah yang kena menasihatkan. Tuan Khadi menasihatkan pengarah. Kadang-kadang pengarah tak faham. Bila pengarah dah faham, Datuk Mufti dah faham, sama-sama mengambil tanggungjawab sebagai penasihat, nasihatkan dulu tuanku begini-begini. Ni bila salah semua, oh ni titah tuanku. Bila dengar titah tuanku, tuan-tuan berani lawan. Saya lawan, duduk dalam pagar besi. Padahal kadang-kadang tuanku bertitah je. Yang beritahu saya hampa.
golongan agama, tapi hampa pun macam tak apa nak kerti. Itu yang kita rakyat. Jadi teruk. Nazir tak ambil tindakan. Nazir kata masuk je lah, siapa yang ada booster tak booster. Ada pula kaki report. Masjid ni Nazir dia tak peduli, tak ada booster pun bagi masuk. Nazir pula kena, jawatan kuasa kena. Jadi yang tertekan siapa ni? Peringkat bawah kena. Sebab tu ambil tindakan tu, tengok sikit lah bagi sesuai. Baik. Yang keempat, antara benda yang menyebabkan sesuatu jamaah itu dikira masuk di dalam akidah yang batil adalah kepercayaan mereka yang sentiasa berubah. Maksudnya dia tak konsisten ataupun tak istiqamah. Mereka yang sentiasa berubah kepercayaan dalam akidah mengenai kewujudan ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kerana iktiqad mereka itu tidak mantap, iaitu tidak jazam, ya. Kepercayaan mereka terhadap Allah SWT itu hanya berdasarkan kepada apa? Syak dan juga waham. Dia syak saja, menzon saja, ya, tidak orang katakan ada dalil yang mereka pegang bersungguh-sungguh. Bila tak ada dalil itu begitu lagi macam angin, sekejap begini, sekejap begini. Ya. Kita nak benda yang ada dalil, ada pegangan supaya di akhirat besok kita ada sesuatu yang boleh berhadapan dengan Allah SWT. Sebab itu ketika mana bapa saudara Nabi Abu Talib di hujung-hujung hayatnya, waktu dia nak mati, Nabi berada di samping dia. Nabi kata, wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, Islamlah kamu. Islamlah kamu wahai bapa saudaraku, supaya aku boleh membela kamu di hadapan Allah. Abu Jahal pun ada sebelah. Abu Jahal kata, hai Abu Talib, takkanlah kau nak tinggal agama nenek moyang kita di saat-saat akhir ni. Dia pun terfikir juga, Abu Jahal saudara dia, Nabi Muhammad anak saudara dia. Akhirnya perginya Abu Talib dalam keadaan tidak sempat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kabarkan bahawa dalam konteks ini kita kena ada pegangan supaya di hadapan Allah besok, ya Allah, aku buat sesuatu ini berdasarkan kepada dalil ini, berdasarkan kepada hujah ini. Inilah yang disebut oleh ustaz ini, aku yakin dan kau pegang. Sebab tu ustaz-ustaz bila dia menyampaikan sesuatu, dia jangan main sedap mulut. Sebab apa? Apa yang didengari oleh orang, diamalkan oleh orang, maka amalan orang itu akan bersangkut pada dia. Amalan orang tu salah disebabkan dia kena tanggung di akhirat nanti. Maka sebab itu kena jaga betul-betul supaya jangan tersilap. Maka dalam kita lihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni tuan-tuan, bagaimana Abu Jahal punya jahat dia, tetapi Nabi itu kita kenal Siddiq Amanah Tabligh Faqana. Abu Jahal dia kata ke Nabi, dia kata, Muhammad, apa yang kau nak cerita kat aku? Dia kata, aku nak sebut bahawa malam tadi aku dibawa berjalan. Jibril datang bawa aku berjalan pergi ke Baitul Maqdis. Pergi dan balik semua dalam keadaan masa yang singkat. Ya, dia kata. Kata dengan Abu Jahal, ni cerita baik ni Muhammad. Nak tak kalau aku kumpulkan orang, kamu cerita balik sekali lagi bagi semua orang dengar. Ni cerita menarik. Menarik pada dia tu sebenarnya dia nak mengejek-ngejek dan nak memperhina Nabi Muhammad di hadapan khalayak. Nabi pun tahu siapa dia Abu Jahal. Bukan orang lain, pak saudara dia. Lalu kata Nabi Muhammad, aku sanggup. Dia pergi panggil orang sekejap. Sekejap je. Dia disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas tu, dia kata dalam masa yang singkat orang ramai boleh berkumpul dengan ramai. Tengok tuan-tuan. Di sini fatonahnya Nabi bijaksana. Nabi tahu siapa Abu Jahal. Aku tahu Abu Jahal ni dia kumpul orang bukan nak bagi dengar dakwah aku. Aku dakwah selama ni pun dia mencerca aku. Takkan kali ni dia nak dengar dakwah aku. Tapi oleh kerana dia ada pengaruh untuk panggil orang berkumpul, aku tak perlu susah-susah nak cari orang. Nak panggil orang datang, berapa kerat orang nak dengar Muhammad. Tapi bila orang kata, mari ini ada berita, Abu Jahal panggil, ya, untuk duduk berkumpul, orang datang. Maka Nabi sampaikan. Dalam tugas kita sebagai manusia, kita menyampaikan, tabligh, menyampaikan.
Yang memberikan keimanan, yang memberikan kefahaman bukan kita, Allah. Ketika mana dia menyampaikan, dia kata malam tadi aku dibawa dalam satu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang ramai pakai bertepuk tangan. Hebat kamu Muhammad. Sebelum ini kami ingat-ingat begitu aja. Hari ini terbukti memang betul kamu gila. Ramai kata Nabi gila. Tetapi dalam kelompok yang ramai itu juga terdapat di kalangan ahli-ahli perniagaan yang selalu pergi berniaga di Syam, yang pergi berniaga sampailah mereka di Baitul Maqdis. Lalu mereka kata, wahai Muhammad, kalau betul kamu kata kamu dah sampai ke Masjidil Aqsa, kamu cerita. Sebab kami pernah sampai ke sana. Nabi cerita satu persatu. Cerita macam mana keadaan masjidnya, bagaimana tangganya, macam mana tiangnya. Mereka tak puas hati. Sebab yang Nabi cerita tu memang betul. Mereka tanya Nabi, disebut di dalam hadis tersebut, dia kata, mereka bertanya kepada Rasulullah dengan perkara-perkara yang detail. Sampai peringkat yang sangat rumit. Ketika itu kata baginda Nabi, aku berada dalam keadaan kabur. Aku dah mula tak boleh nak cerita. Sebab ia dah sekali pergi je. Macam mana nak boleh cerita secara detail sangat-sangat. Tapi mereka ni oleh kerana dah biasa pergi, mereka tanya sampai detail. Tiba-tiba kata baginda Nabi, Allah SWT datangkan di hadapan mata aku. Bagaikan skrin ada depan mata tu, nampak masjid tu sebiji. Mereka bertanya, aku jawab berdasarkan yang ada di hadapan mata aku. Satu persatu. Sedetail mana mereka tanya, dijawab satu persatu. Akhirnya apa kata mereka? Wallahi, apa yang kamu nyatakan ini Muhammad memang benar. Maka ada di kalangan mereka di situ beriman kepada Allah. Tengok, Abu Jahal kumpul orang supaya ejek Nabi, tetapi perancangan Allah sangat hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah berikan sesuatu yang terbaik. Jadi tuan-tuan, kita buat setakat mana yang kita mampu. Kita kena sampaikan. Ya, orang nak ikut atau tidak terpulang. Yang penting, pertama dalam penyampaian mestilah benda yang ikhlas, yang benar, yang datang daripada Allah dan Rasul. Soal terima atau tidak itu hal kedua. Berapa ramai kita cikgu-cikgu yang mengajar dalam kelas anak murid sampai 40, tetapi yang berjaya 3-4 orang. Walaupun kita juga yang mengajar, sebab yang memberi kefahaman dan memberikan hidayah Allah. Tapi tugas kita menyampaikan. Selesai tugas kita. Daripada kita menyembunyikan ilmu yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini kerana saya dipahamkan ada majlis yang disebut dakwah jadi oleh imam, kemudian tadi ada pengumuman. Mudah-mudahan kita dapat faham di atas apa yang kita pelajari. Yang paling penting, jangan sampai kita tersandung ataupun kita terlibat sama di dalam jamaah-jamaah ataupun di dalam aliran iktiqad pemikiran yang sesat sehingga kan amalan kita tertolak semuanya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.